Pengurusan perosak bersepadu atau lebih dikenali sebagai Integrated Pest Management IPM ialah satu kaedah kawalan makhluk perosak seperti nematod, patogen tumbuhan, kutu, serangga perosak, mamalia dan lain-lain yang menyerang tanaman dengan menggabungkan kaedah kawalan secara kimia dan juga secara biologi. Terdapat 6 cara kawalan secara IPM iaitu kimia, cultural, biological, physical, mechanical dan juga perendangan. Untuk pengetahuan semua, terdapat beberapa kepentingan pengurusan perosak bersepadu seperti ia dapat menjimatkan kos pengeluaran di peringkat ladang dan menjimatkan perbelanjaan kerajaan. Selain itu, ia dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar dan menjaga kesihatan para pengguna. Pengurusan perosak bersepadu bukan sahaja boleh dilakukan di kawasan kebun atau ladang yang besar, tapi ia juga boleh dilakukan di kawasan kebun kecil dan di rumah seperti di kebun bandar. Mesti semua tertanya-tanya kan, apa tu kebun bandar? Apa kepentingan kebun bandar? Untuk tahu info lebih lanjut tentang kebun bandar, jom sama-sama dengan saya kita tonton video seterusnya. Di Malaysia, kepesatan pemandaran telah mengakibatkan kesukaran untuk mendapatkan bekalan makanan yang bercukupi, berkualiti dan selamat dimakan. Kawasan pertanian telah menjadi semakin berkurang akibat daripada proses pemandaran, terutamanya di kawasan pinggir bandar. Oleh itu, kebun bandar mula diperkenalkan untuk memenuhi keperluan makanan harian. Kebun bandar atau lebih dikenali sebagai urban farming ialah aktiviti menanam sayuran atau buah-bahan sendiri dengan menggunakan bahan terpakai di kawasan rumah. Ia boleh dilakukan di halaman rumah, balkoni, di belakang rumah atau di atas bumbung rumah. Walaupun mempunyai ruang yang kecil, kebun bandar masih boleh dibuat mengikut kreativiti tersendiri kerana ia sememangnya tidak memerlukan ruang yang besar, fleksibel dan mampu untuk menanam pelbagai jenis sayuran dan buah-buahan. Selain itu, kebun bandar juga dilihat sebagai amalan lestari kerana ia memberikan manfaat dari aspek sosial, ekonomi dan persekitaran bandar. Ia dapat memberikan kesan penghijauan di mana ia mengurangkan kesan hakisan berbahaya, menambahkan kawasan teduhan dan mengawal suhu di kawasan persekitaran bandar agar lebih nyaman. Ia juga dapat membantu pengguna menjimatkan pembelanjaan dapur, mendapat sumber makanan organik dan dijamin pengendalian yang baik. Di samping itu, ia dapat meningkatkan sekuriti dan keselamatan makanan di negara kita sekiranya semua lapisan masyarakat melakukan aktiviti berkebun di rumah. Bukan itu sahaja, kebun bandar juga dapat memberikan kepuasan dengan hasil tanaman sendiri di samping dapat menjana peluang pekerjaan. Puan Kamisah, boleh ceritakan sedikit tentang kebun bandar yang diusahakan oleh Puan Kamisah? Okey, kebun bandar saya ni hanyalah untuk sebagai hobi dan kebetulan masa waktu PKP saya dapat meluangkan masa lah. Banyak saya menanam bayam Brazil, tomato, kunyit dan serai. Ini bayam Brazil. Bayam Brazil ni jika kita potong untuk mengambilnya, dia akan cepat naik balik semula. Ini sebab kita guna baja yang baja organik. Jadi dia tidak besar seperti baja kimia yang kadang-kadang macam tak ada ulat langsung. Yang ini memang nampak macam ada ulat sebab binatang lain pun memang suka. Ini pokok tomato. Tomato dah mula nak belajar berbuah. Pokok tomato. Ini ialah pokok kacang brindi yang baru disemai. Baru dialihkan dalam polybag. Dan aloe vera. Ini pokok cili.
pokok cili. Baru kita cantas pucuk dia supaya dia bercabang. Pokok cili. Ni pokok kunyit. Pokok kunyit menggunakan batang pisang sebagai medium campuran organik dia. Pokok kunyit dia dah tunggu masa untuk diambil isi kunyit dia je. Puan, boleh saya tahu tak apa baja yang Puan gunakan untuk kesemua tanaman Puan di kebun ini? Saya lebih mempraktikkan penggunaan baja organik, baja tahi ayam, baja kambing yang boleh didapati di pasaran, tapi bukan beli yang dah proses. Selain daripada tu, saya juga buat baja sendiri. Baja yogurt dengan telur. Campuran yogurt dan telur untuk telur ayam untuk mempercepatkan proses berbuah dan lebat. Jadi kita buat baja kita sendiri. Baja yogurt dan telur. Ni belum berapa nak jadi dah sebenarnya. Lambat lagi ni. Nanti saya akan tapis. Bila tu saya nak guna, bila betul-betul dah jadi tanah, kita akan tapis dia. Boleh saya tahu jenis penyakit yang selalu menyerang tanaman Puan? Saya ni menggunakan baja organik seperti tahi ayam, tahi kambing. Jadi binatang seperti siput, semut, belalang sangat suka, terutamanya pada bayam Brazil. Boleh Puan terangkan sedikit tentang cara kawalan yang dilakukan oleh Puan untuk mengelakkan lagi penyerangan penyakit-penyakit ini ke atas tanaman Puan? Disebabkan saya menanam untuk saya dan keluarga saya tidak menggunakan langsung baja kimia. Jadi saya menggunakan semburan campuran bawang putih dan air cili, air lada. Jadi saya akan spray pada daun-daun yang terkena hama dan membelik-beliklah daun tu kalau ada siput. Terutama waktu malam siput-siput tu keluar dan kita kutiplah siput, buang. Kesimpulannya, IPM adalah satu konsep yang digunakan untuk memahami dan juga mengurus ekosistem. Selain itu, matlamat utama konsep IPM adalah untuk kawalan dan bukan sahaja untuk menghapuskan makhluk perosak. Baiklah, itu sahaja daripada saya untuk video kali ini. Semoga melalui video ini, para penonton dapat mengambil sedikit sebanyak ilmu tentang pengurusan perosak bersepadu dan juga tentang kebun bandar, di samping dapat diguna pakai ilmu yang diberikan di masa akan datang. Sehingga berjumpa lagi. Bye!